A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilatu wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia rahmat dan kasih sayangnya, pada pagi ni dapat kita sama-sama sekali lagi menyambung tuntutan program kita setiap hari Minggu dan juga di hari yang kita penuh dengan ujian-ujian, terutamanya apabila melibatkan hari Isnin, Monday Blues lagi pada pagi ni. InsyaAllah all clear. Terima kasih kepada Kak Julia Jaafar, kepada Abang Harun, kepada Kak Arfa, 3 yang terawal. Cuba kita tengoklah 40 yang terawal siapa yang bagi nama. Dan insyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa ternanti-nanti dan menunggu masa tepat jam pukul 10 pagi kebiasaannya untuk kita bersama-sama dalam perbincangan bicara maqasid. Dan hari ini tajuk dia agak menarik, ambil kapak belahlah dadaku. Satu signifikan kepada falsafah Al-Baqarah selain daripada digunakan untuk menyembelih. Kalau sembelih itu lebih kepada pisau yang tajam, tetapi kenapa kali ini dinampakkan tentang belahan dada yang kita nak kena fahami secara maqasid dia. Dan dia sesuatu yang sangat-sangat simbolik, dan benda itu perlu kita baca dan perlu kita jelas dan perlu kita fahami secara analogi. Bukan sekadar kita membaca Al-Quran, hujungnya dia hanyalah jadi satu sebutan, satu siulan dan satu tepukan yang kita hanya baca untuk keseronokan, ketenangan yang kita masih dalam keadaan sangka-sangka, tanpa kita menyedari bagaimana untuk kita execute, untuk kita melaksanakan Al-Quran ini dalam satu skema kehidupan yang sebenarnya Allah telah pun jadikan dia sebagai satu skrip untuk kita lakonkan, untuk kita laksanakan, untuk kita persembahkan di atas muka bumi ini dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih kepada semua. Dalam tempoh 2 minit lagi kita akan mulakan program. Okey, kita ada Dr. Azmi, kita ada Umi Hafsah, kita ada Abang Wahidin, kita ada Kak Noliza. Terima kasih semua yang sedang menonton. Siapkan Al-Quran Perkata kerana hari ini mungkin rujukannya lebih kepada Al-Quran Perkata sendiri. Dan kemudian kalau ada yang pakai digital, yang pakai daripada apps dalam telefon, tolong copy dan paste ayat-ayat yang berkaitan di dalam ruang komen. Dan saya insyaAllah saya akan cuba kongsikan seberapa banyak mungkin ayat-ayat yang berkaitan dalam kita memahami apa sebenarnya mesej yang perlu kita faham dan kita kena laksanakan dalam konteks dada ataupun belahan dada yang kita nak kena nampakkan. Kapak satu isu, apa tu kapak, apa tu pisau yang tajam untuk kita sembelih, apa itu pelaksanaan korban yang kita kena tahu. Dan kalau dalam description yang saya kongsikan itu panjang cerita dia, dan dia sebenarnya adalah untuk satu triggering point untuk kita sama-sama berfikir menggunakan akal kita yang sihat ini untuk kita kenal pasti di bahagian mana yang kita hari-hari perlu kita sucikan, bersihkan diri kita, terutamanya bila melibatkan diri sebagai seorang pengatur, diri melibatkan sebagai seorang ibu, bapa, anak dalam satu instrumen keluarga. Institusi keluarga itu cantik, indah. Kita tak nak jadi macam Firaun. Kalau Firaun, dia sistemnya adalah sistem piramid. Sistem piramid ini, kalau semalam Dr. Azmi datang, kita ada kongsikan tentang beberapa isu lah berkenaan dengan how sistem dipanggil benediction order. Dunia ini sudah pun diletakkan dengan satu sistem, dan mereka menggunakan satu sistem yang mampu untuk mengawal manusia dan menjadikan angan-angan, impian, nafsu manusia itu sebagai satu bentuk kaedah untuk menguasai jiwa-jiwa manusia. Dan akhirnya kita dikuasai
oleh nafsu kita tu akibat kecintaan kita kepada perhiasan dunia yang ada. Hiasan dunia ni mudah. Allah ciptakan hiasan dunia ni dengan alamnya. Okey, dengan alam Allah bagikan kat kita berbagai-bagai benda. Tapi manusia mencipta sesuatu yang baru sesuai dengan kehendak dan keperluan dia. Kalau kata keperluan, sesuatu yang kita perlu, dia akan masuk dalam urusan need versus greed, keperluan dan kehendak. Yang kita perlukan rumah, pakaian, makan, minum, itu antara keperluan. Tetapi bila masuk kehendak, dia menjadi sesuatu yang menyebabkan kita bersungguh-sungguh, bermati-matian. Kadang-kadang dia sampai menjadi satu sembahan kepada kita untuk kita miliki, untuk kita ada dan kita capai benda tu sebagai kita punya cita-cita dan impian hidup kita. Ni antara kehendak dan keperluan. Dan tanpa kita sedar, dalam Al-Quran sebenarnya sudah mengkisahkan kisah pengorbanan seorang anak kepada seorang bapa. Itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelum cerita tu menjadi satu ikon kepada kehidupan kita umat Islam, kita kena kenal juga Nabi Ibrahim yang sangat terkenal sebagai seorang remaja yang menegur bapaknya sendiri, yang menampakkan kejahilan ataupun kedangkalan akal minda seorang bapa dalam urusan menyembah berhala. Dan dia bukan libatkan bapa dia saja, dia termasuklah kaum yang ada di sekelilingnya, di sekitar dia, yang mana masing-masing menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar bandarnya. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, dia menunjukkan satu uswah. Uswah itu satu teknik, ini dinampakkan sebagai satu hikmah. Nabi dia menunjukkan satu uswah. Uswah itu yang diambil daripada kitab, lalu Nabi kerjakan. Kalau zaman Nabi Ibrahim, Nabi tak ambil kitab. Zaman Nabi hanya mempunyai suhuf. Dia dipanggil suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. So suhuf ini adalah satu contoh, hanyalah satu bentuk lembaran. Dia belum lagi menjadi satu kitab. Dia tak ada satu ketetapan yang terlalu besar. Dia hanyalah satu lembaran yang akan menjadikan seorang itu berpegang kepada satu-satu prinsip agama. Okey. So ketetapan Allah, Al-Quran itu adalah ketetapan yang diturunkan kepada kita. Satu kitab yang diberikan kepada kita dalam bentuk perlembagaan hidup. Semua 6,236 ayat yang ada dalam Al-Quran itu, itulah struktur macam mana nak membina akhlak manusia, mencipta insan daripada Al-Quran. Al-Quran itu dia diturunkan untuk mencipta insan sebagai orang yang nak run, execute ayat-ayat Allah ini di atas muka bumi. Macam mana kita nak membesarkan Allah daripada perintah yang ditunjukkan tadi tu. Okey. So, Nabi Ibrahim punya kisah ni, dia kisah yang sangat menarik, bermula daripada satu komunikasi antara anak dengan bapa. Macam mana seorang anak menampakkan kepada bapa dia kenapa dia menyembah sesuatu yang dia sendiri buat, sesuatu yang tak boleh bercakap. Panjanglah cerita dia. Itu kena baca, nanti kena baca sendirilah dalam Quran tu nanti. Tapi yang pentingnya, mesejnya adalah macam mana Nabi Ibrahim itu dalam dia nak pancung bapa dia sendiri pun, dia pandai dan bijak mengatur kata-kata. Dia menyusun kata-kata. Tapi bapaknya lebih banyak berdiam. Jadi di situ ada satu benda yang berlaku. Hinggalah bapa ni keluarkan satu perkataan yang khusus dan jelas. Lebih baik dia belah. Ni bapa ni tak banyak cakap tu. Bapa ni dia akan menunjukkan ego dia kan. Okey, lebih baik dia tinggalkan dengan baik. Tapi Ibrahim tetap meninggalkan bapaknya dalam keadaan baik dan berdoa untuk bapa dia agar diberikan petunjuk dan hidayah supaya dapat beriman seperti mana Nabi Ibrahim beriman. Tapi sejarah Nabi Ibrahim ni kita kena tahu, Nabi Ibrahim dia melalui satu fasa pencarian yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat menarik untuk kita tahu. Dia seorang pemuda, remaja lah waktu tu mencari kefahaman agama, mencari satu bentuk pelajaran yang sehingga dia lihat kepada alam, matahari, bulan, bintang, sehingga dia nampakkan semua itu tidak kekal. Kalau matahari, dia akan hilang bila malam menjelma. Bulan akan hilang bila siang datang. So dia tahu benda ini tidak kekal, dan dia mencari adalah sesuatu yang kekal. Apa yang kekal? Apa yang mampu untuk mencipta seluruh alam ini, dan dia hanya satu-satunya pencipta yang kita boleh yakini dan imani. Jadi Ibrahim mencari benda tu sampai dia berjaya jumpa jawapan yang ada.
Begitu juga dengan kita. Mudahnya nak dinampakkan, kita ni dilahirkan dalam suasana yang keluar daripada perut mak bapak kita dalam keadaan kita ni mengakui kita adalah seorang Islam. Kita diperkenalkan kepada Allah dalam bentuk yang gaib tanpa kita memahami Allah itu di dalam Al-Quran. Kita tidak dikenalkan dengan Al-Quran itu daripada kecil dengan kefahaman. Kita disuruh membaca, tetapi kita tidak diajar untuk faham. Kita diajar untuk baca muqaddam, kita baca. Kita belajar. Kita bersungguh-sungguh membaca semua tu. Dan kita diperkenalkan kepada Al-Quran. Daripada muqaddam, juzuk 30 tu, kita berpindah kepada 30 juzuk yang kita diajar untuk membacanya daripada kecil, ritually and religiously. Tahu? Secara ritualnya, kita akan membaca dengan tajwid yang betul, dengan bacaan yang tepat, dengan makhraj yang sangat-sangat indah untuk kita sebut dengan penuh sebutan yang laras, dengan menzahirkan sama ada secara jelas ataupun kita membacanya dengan untuk memenuhi tuntutan mendapatkan pahala. Masing-masing diajar membaca Al-Quran demi pahala, tetapi kita sendiri pun tidak tahu apakah pahala yang kita mahukan. Pahala itu pula bermaksud ganjaran. Apa ganjaran yang kita dapat daripada Al-Quran? Kerana Al-Quran itu adalah wahyu yang menghidupkan. So kalau baca Al-Quran tetapi dia tidak menghidupkan jiwa kita, then something wrong di situ. Baca tapi jiwa kita mati. Tahu? Baca Quran tapi lepas baca tutup saja buku, kita boleh keluar dalam keadaan kita melakukan maksiat yang sama lagi. Kita masih selepas itu masih lagi melawan kata-kata Allah. Perintah yang kita baca tadi tu, kan, ayat-ayat Quran yang kita baca tadi tu, kita hanya baca tapi kita tak faham. Dan perintah yang kita baca tadi itulah yang kita langgar. Perintah itulah yang kita langkah. So orang tua pesan tak, jangan langkah Al-Quran. Orang tua pesan, jangan kau langkah Al-Quran. Bukan Al-Quran itu yang kita baca dalam kitab tu kita nak tunggu langkah. Kita selalunya kita akan letak Al-Quran ni di tempat yang tinggi untuk memuliakan Al-Quran itu. Tapi adakah Al-Quran itu hanya nak dimuliakan dalam bentuk kitabnya? Tapi bagaimana dengan pelaksanaan dan perintahnya yang wujud itu tidak dilaksanakan dengan ditinggikan dengan sebenar-benar tinggi. Allah nak diletakkan paling tinggi, tapi hari ini Al-Quran itu direndah-rendahkan martabatnya. Kalau orang yang belajar engineering, tahu, dia akan baca kitab, buku engineer tu sebanyak-banyaknya untuk tahu apakah benda yang ada dalam dunia engineering. Dia akan master semua SOP tentang engineering, semua keperluan-keperluan tentang engineering. Kalau doktor, dia akan baca semua anatomi yang ada dalam cerita tentang badan manusia. Kalau doktor, dia kena mahir, dia kena fasih, kena faham anatomi tu. Tapi bila rujuk Al-Quran, bagaimana kita hari ni? Anatomi Al-Quran pun kita tidak kenal. Apa yang dimaksudkan dengan surah-surah itu pun kita tidak faham. Kenapa ada 114 surah? Kenapa ada 30 juzuk? Kenapa asbabun nuzul ayat-ayat ini? How to relate dengan apa yang Nabi dapat bersama dengan kita dapat pada zaman kita? Macam mana nak membaca Al-Quran itu dalam konteks yang dalam masa yang sekarang ini? So banyak benda yang berkaitan dengan Al-Quran kita abaikan. Kita lalai, kita leka. Lalu Al-Quran itu hanya menjadi satu bentuk angan-angan untuk kita. Angan-angan bagaimana? Baca hanya untuk kita mencari pahala yang kita harapkan kita dapat di akhirat nanti. Itulah yang menyebabkan kita jadi lara, kita lalai. Walaupun Al-Quran itu Allah kata fawailul lil musallin. Orang yang dah solat tak? Dah solat, tetapi masih lagi Allah kata apa? Fawailul lil musallin. Neraka wail, Allah kata. Celakalah orang yang solat. Allah nampakkan lagi. Dah solat tetapi masih lagi dalam keadaan celaka. Celaka orang yang mencuri dalam solat. Kan, kalau kita diajar baca Quran itu, kalau kita sebut satu huruf itu pun, kan, nafas kita mencuri. Tahu. Curi nafas pun dah dikira dosa. Itu baru cerita curi nafas. Bayangkan kalau kita tak buat apa yang Allah suruh. Dan bayangkan pula kalau kata kita cakap tapi kita tak buat apa Allah dah perintahkan dalam Quran, senang-senang je kita abaikan. Tahu, cakap dekat orang sedap. Sedap lah cakap dekat orang kan. Tapi kita melupakan diri kita. Kita sendiri tak buat apa yang kita cakap. Kita sendiri duk bercakap dekat orang, suruh orang buat baik, kita sendiri tak buat baik. Kita larang orang buat jahat, kita sendiri buat jahat. Itu ada dalam Quran. Semua apa yang Allah dah perintahkan, Allah dah cakap, kita buat dan kita langgar dalam keadaan kita tak sedar. So very very
interesting bila kita nak membaca Al-Quran tetapi kita tidak memahami dia dalam sudut struktur pembinaan karakter peribadi kita daripada ayat-ayat Allah sendiri. So Allah nak bagi tahu siapa ayat-ayat tu? Sebenarnya Allah tu nak bagi tahu kita. Allah sedang menceritakan sesuatu ilmu yang nak memahamkan kita tujuan dan juga fungsi hidup kita di atas muka bumi ni. Okey, tu satu part. So kita kenal Al-Quran sebelum ni dah dinampakkan surah 29 49 dia adalah berbentuk ayat-ayat yang jelas yang ada pada dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. So nak faham tentang dada, tajuk dia ambil kapak belah dada. Kapak tu apa dia? Dada tu di mana? Apa yang ada di dada? Di dalam dada itu adanya satu masalah pada manusia. Tu dalam surah 10 ayat 57. Jadi kalau kata kita baca cerita tentang Al-Quran, dia tidak boleh elak dinampakkan Quran tadi itu sebagai penawar, sebagai satu syifa untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dada manusia. So kita kena kenal ni, apa yang ada dada, apa yang ada pada dada manusia, ada penyakit. Dan penyakit itu datangnya daripada satu titik hitam. Dosa ni dipanggil titik hitam. So bayangkan berapa banyak dah titik-titik hitam yang ada di dada kita. Kalau kita tawaf itu direlatekan dengan kita sedang berpusing untuk mencari satu titik hitam. Titik hitam tu Hajarul Aswad. Asal Hajarul Aswad itu daripada putih kemudian menjadi hitam. Hitam kenapa? Akibat daripada kejahilan manusia. Kerana jahil, batu yang putih tadi menjadi hitam. Itu dipanggil Hajarul Aswad. Dan begitu juga dengan manusia yang lahirnya asalnya putih, lalu menjadi berbagai-bagai color, berbagai warna. Pakaian kita ini sudah berubah. Pakaian yang asalnya lahir putih, kemudian kita diibaratkan pakaian yang suci, bersih. Tapi once kita dah mula membesar, kita dah mula hidup sebagai seorang manusia, kita dah ada fahaman sendiri, kita dah ada keinginan sendiri, dah ada ego sendiri, dah ada macam-macam pengaruh daripada sistem-sistem yang ada dalam kehidupan kita, lalu dia mempengaruhi kita. Dan dia dah menjadi satu titik-titik hitam, titik noda yang duduk dalam dada kita, dalam jiwa kita. So titik hitam itulah nak disucikan. Bagaimana nak disucikan? Bagaimana nak dibersihkan? Jadi kena belah dada lah. Proses dia kena belah dada. Membelah dada itu, kalau Rasulullah dia 4 kali dibelah dada. Bermula daripada usianya 4 tahun, dan terakhir sekali ketika mana Rasulullah diangkat untuk program Isra' dan Mi'raj. Itu yang rasmi. Tetapi bagaimana kita dinampakkan uswah daripada kehidupan Rasulullah itu, bagaimana Nabi sendiri istighfarnya setiap hari more than 100 times. Satu hari 100 kali itu adalah satu yang dinampakkan secara sunnah. Nabi istighfar 100 kali. Istighfar Nabi bukan macam kita sekadar di mulut. Istighfar Nabi itu adalah satu istighfar yang menampakkan kesilapan dan kelemahan Nabi dalam berdakwah, dalam melaksanakan perintah Allah. Bagaimana Nabi silap dalam mengatur umat. Bagaimana Nabi salah dalam mengurus isteri-isteri baginda. Sebab dalam Quran banyak tak teguran Allah kepada isteri Nabi? Ada tak banyak? Wahai isteri Nabi. Teguran Allah kepada Nabi dalam menguruskan orang yang buta, kerana mengabaikan orang buta, hak orang yang buta. Banyak ada dalam surah Abasa. Macam mana Allah menegur Nabi dalam urusan-urusan melibatkan daulah, melibatkan urusan agama. Dan cara Allah menegur Nabi itu adalah untuk menyucikan Nabi, kerana adanya sesuatu di dada manusia. Kita ni Nabi nampakkan, ana basyarum mislukum, aku ni manusia yang sama seperti kamu. Bezanya ada wahyu yang diberikan kepada Nabi, wahyu yang menghidupkan jiwa Nabi. Tapi Allah tetap nak gambarkan kita dengan Nabi ni sama tak? Sama. So proses ni adalah kita kena cari Al-Quran itu diletakkan di dada kita, di tempat yang betul. Tapi dia perlukan satu proses untuk kita membelah dada. Sebab dada ni, sudur ini, dia adalah satu rongga. Rongga yang di dalamnya ada qulub. Qulub ini qalbun. Dalam bahasa Arab dipanggil qalbun. Ya muqallibal qulub dipanggil. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ni, dalam dada ada satu ketul
Daging itu dipanggil hati. Hati itu kalau kita ikut dalam Quran dipanggil fuad. So ada beza. Dalam Quran ini ada 3 benda yang kita kena tahu. Sudur dipanggil rongga, tempat di mana sarang kita menyimpan. Satu ruang yang kita menyimpan, tempat untuk kita letakkan. Di dada kita itu satu ruang yang kita simpan all the knowledge. Apa yang ada. Kalau kata tepuk dada, tanya iman. Kenapa nak ditepuk dada? Kenapa nak dipersoalkan iman? Iman tu duduk di mana? Di hati. Kerana tasdiq bi qalbi. Iman mesti tasdiq bi qalbi. Dari hati akan keluar di mulut. Ikrar bil lisan. Dia mesti keluar dengan lisan kita. Lidah kita akan menyampaikan suara hati kita. So jaga-jaga orang yang bercakap. Kadang-kadang dia bercakap lepas, tapi sebenarnya apa yang dicakap itu ada di hati tak? Semuanya datang daripada hati. Dan benda itu adalah satu benda yang fitrah manusia. Kan? Kadang-kadang kita terlepas cakap. Sebenarnya terlepas cakap itulah luahan hati kita. Isi perut kita yang nak kita cakap kepada orang. Tu kalau orang yang mulut laser ni, dia kadang cakap lagi laju daripada otak. Sebab apa? Sebab dia gunakan perasaan. Bersungguh-sungguh dia bercerita dan benda itu datang daripada hati. Baiklah yang keluar, dia datang daripada kebaikan hati. Kalau buruklah yang keluar, dia datang daripada kerosakan hati dia. Jiwa yang datang dalam keadaan dia mengeluarkan sama ada sesuatu yang buruk itu daripada pandangan mata, daripada furqan otak yang lemah, daripada ilmu yang kurang, kejahilan, kecetekan, daripada nafsu yang menguasai hati, maka semuanya akan keluar, baik ataupun buruk. Ikrar bil lisan, tasdiq bi qalbi, ikrar bil lisan. Kemudian war arkanu bil amal, kemudian dikeluarkan pula dalam bentuk pelaksanaan. Apa yang kita yakin di hati kita, maka kita akan tunjukkan dengan amal kita. Itu cara orang bersedekah. Tasdiq bi qalbi, dia membenarkan dengan hati dia. Jadi sedekah itu adalah satu cara untuk dia membenarkan apa yang kata hati dia. Dia nak sedekah RM10 ke, dia nak wakafkan RM1,000 ke, dia nak wakafkan harta tanah ke, kereta ke, rumah ke, apa semua itu datang daripada hatinya. Ada orang dia nak bagi macam mana? Dengan menyumbangkan sesuatu. Itulah yang dipanggil zakat. Zakat itu untuk menyucikan harta, menyucikan diri. Zakat Jadi apa yang dia nak bagi itu adalah sesuatu yang nak membersihkan hati. Dia nampak orang lain lebih memerlukan, ada bahagian rezeki orang lain dalam rezeki dia. Jadi dia jadi orang yang besar hati. Berbesar hati, dia dapat memberikan sesuatu yang dia cintai. Allah nampakkan pula. Kan? Lan tanallu birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun, Allah kata. Tidaklah dikira abrar, dinampakkan satu kebajikan, satu kebaikan. Abrur ni dinampakkan sebagai kata pokok kepada mabrur. Kalau orang buat umrah, nak cari umrah mabruran, umrah yang mabrur, haji mabruran, haji yang mabrur. Kita mencari tu, tapi kita tak faham mabrur tu apa. Mabrur itu adalah satu kebajikan, satu kebaikan. Dan Allah kata lan, tidak sekali-kali, tanaluh, Allah itu tidak akan dihitung, tidak akan dikira albir, kebajikan itu, hatta, sehingga tunfiqun, engkau menginfakkan, mimma, apa saja, tuhibbun, yang kamu cintai, yang kamu sayangi. So kita nak kena bagi apa yang kita sayang, barulah Allah kira itu sebagai satu kebajikan. Ada orang dia bagi benda yang dia rasa dia reserve, benda ni aku tak mau, dia bagi. Yang dia mau dia kaut kat dia, yang dia tak suka dia bagi. Ada tak berlaku? Ada. Kan? Nak bagi sedekah dekat orang, kadang-kadang dia pilih yang terbaik, dia ambil untuk dia. Kemudian yang tak baik ni, yang ni yang dah rosak ke apa semua, and then dia wakafkan. Pun pernah berlaku macam tu. Jiwa manusia, hati manusia, ada tak Allah campur adukkan? Nampak kan? Jiwa manusia ni dia mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. So macam mana kita nak baca benda ni sebagai satu bentuk konteks pelaksanaan harian? So Al-Quran diturunkan ke dalam dada kita ni, tempatnya adalah di dada. Dengan dada itu kita tasdik, membenarkan dengan hati. So fuada itu dia adalah satu elemen bagaimana untuk kita affected, terkesan dengan untuk membuat pertimbangan, membuat timbang tara. So batu timbangan untuk kita tahu yang hak dengan yang batil tu ada tak dekat dada kita? Ada dekat dada kita. Macam mana kita nak analyse secara intellectual, proses akal tu yang nak akan ditentukan oleh hati. Tapi hati ni ada satu masalah.
dia dipanggil hati yang berbolak-balik. Itu dipanggil qulub. Qalbun itu dia berbolak-balik, nak tak nak, nak buat tak buat, suka tak suka, ya tidak. Itu cerita tentang hati. 3 Pertama qalbun, kedua fuada, ketiga dipanggil sebagai sudur. Ni kalau buka Quran terjemahan, tiga-tiga benda ni semuanya diterjemahkan sebagai hati. Tapi apa yang kita nak faham dengan ketiga-tiga elemen ini tadi? So bila kita belah dada, inilah 3 perkara yang duduk dekat tempat yang berada di dada kita. Dan dalam itu Allah dah mention dalam 10:57, yang ada dekat dalam dada manusia itu adalah penyakit hati yang nak dirawat, yang nak disembuhkan, yang penawarnya adalah Al-Quran. So Quran 29:49 nak diletakkan di dada kita. Kenapa? Untuk kita menyucikan dada kita ni, membersihkan apa yang ada di dada-dada kita. Dan pastinya dekat dada kita ni ada satu rongga, yang rongga itu hanya satu je benda yang boleh duduk dalam satu masa. Kalau syaitan yang duduk di situ, nafsu kita yang merajai diri kita, maka Allah akan keluar. Allah akan keluar. Kalau Allah keluar, syaitan masuk. Kalau syaitan keluar, baru Allah masuk. So di sini segalanya bermula di dada kita. So kalau orang yang tak berlapang dada, dada dia sempit. Kalau kita sempit dada, kita jadi orang yang jumut. Jadi orang yang didegil, jahil. Abu Jahal tu, itu 2 contoh orang yang paling sempit dada dia. Dia tak boleh nak dibelah dada dia, tak boleh nak dilapang dada dia, tak boleh nak dibuka dada dia, dia tak boleh nak jadi ulul albab. Ulul albab ni orang yang boleh berfikir, orang yang boleh menggunakan akal. Tak boleh dah, dada tak boleh buka, akal pun tak boleh jalan, ilmu dah tak boleh masuk ke dalam jiwa dia. So ini antara kaedah Allah menampakkan macam mana Al-Quran itu nak diletakkan di dada kita melalui proses apa? Belah dada. Tapi nak belah dada ni, ada satu isu yang kita kena buat dulu. Kita kena kapak dulu semua sembahan-sembahan kecil yang ada di depan kita ni. Itu teknik dan taktik yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam dia nak menunjukkan kepada bapa dia, dalam dia nak membuktikan kepada bapa dia bahawa berhala itu adalah hanyalah satu simbolik ciptaan manusia yang tidak mampu mengapa-ngapakan dia. Tahu? Dia boleh cantas satu berhala kecil, tapi kapak yang tu, yang terakhir sekali ada berhala yang paling besar, dia tak boleh nak cantas, dia kena bagi dia cantas sendiri. So Nabi Ibrahim, dia boleh cantas yang kecil-kecil ni, tapi bapak dia tu dia tak boleh cantas lagi. So dia kena suruh bapak dia cantas diri dia sendiri. Kalau kita boleh cantas semua yang lain, tapi akhirnya diri kita sendiri boleh tak kita cantas? Kita boleh cantas sembahan anak kita. Okay, tengok anak kita, lepas ni kita irikan, oh dah tahu dah gadget ni yang menyebabkan anak kita jadi lalai. So kita pun cantas, tak ada bagi lagi gadget dah kat anak kita. Okay, sekarang ni kita bagi anak kita main apa? Kita bagi dia buku, kita bagi dia main benda-benda yang akademik, benda-benda yang baik, dengan harapan dia tidak melalaikan dia. Okay, tapi dalam kita duk buat benda tu, kita bawa anak kita pergi shopping kompleks pula. Okay, rupanya kita lupa shopping kompleks tu pun adalah satu benda yang menyebabkan anak kita expose kepada dunia yang lebih, akan memberi kerosakan kepada jiwa dan minda dia. Tahu, kita tak sedar waktu kita bawa anak kita tu, dia walaupun window shopping dia sudah menampakkan satu keinginan dan nafsu. Tahu, kita pula bapak ni menunjukkan contoh. Kalau bapaknya suka barang branded, bapaknya suka sesuatu yang ada jenama, bapak yang ada satu taste yang tinggi, makannya McD, makannya KFC, makannya pizza, makannya tempat-tempat yang mahal. Anak berhati tak? Anak berhati, dan anak menyimpan keinginan dan satu bentuk kemahuan. Bicara makan adalah keperluan, tetapi bila kita mula makan sesuatu yang lebih tinggi daripada keperluan kita, dipanggil itu semua adalah kehendak kita, nafsu kita. Makan asalkan kenyang. Tapi macam mana kita pula mendidik anak kita tanpa sedar? Kita hajar dia makan sesuatu yang tak baik. Nampak tak baik? Sebab Allah kata dalam Quran, halalan thayyibah. Sesuatu yang halal. Memang Allah halalkan, KFC itu halal, McDonald itu halal. Tetapi macam mana nak menjadi halalan thayyibah? Sesuatu yang suci pula. Baik lagi suci. Macam mana dengan makanan tadi tu dia mampu menyucikan kita? Tahu? Makan, tetapi dia mampu membersihkan diri kita.
Orang lain pun makan, kita pun makan. Tapi dengan kita makan, menikmati makanan itu, dia mendekatkan kita kepada Allah. Dia merendahkan ego kita. Dia meninggikan darjat kita di sisi Allah. Yang tu something yang kita belum lagi dapat. Kalau kata kita masih lagi jadi orang yang berjiwa sempit. Banyak ni. Lepas tu takkanlah orang kata, takkan tak boleh makan KFC, takkan tak boleh makan McDonald. Boleh. Halal tak? Tetapi macam mana melalui instrumen makan dan minum itu, dia mampu menyuci dan membersihkan diri kita. Ni banyaklah ni kaedah nak kita sembangkan. Banyak cara untuk kita nampakkan. Dan semua itu ada kaedah-kaedah dia diceritakan dalam Al-Quran. So sebagai bapa, bagaimana kita nak mencantas keinginan anak? Kalau bapaknya Ibrahim, macam mana dia nak korbankan sembelih anak dia itu sebelum anak dia sembelih dia? Ni konsep kita pula. Hari ni siapa sembelih siapa? Kalau dalam falsafah Al-Baqarah, dalam cerita lembu sapi betina ni, kita sepatutnya kena kenal macam mana kita nak sembelih anak kita. Kalau cerita dalam Nabi Musa dengan umat dia, bila diperintahkan untuk sembelih lembu, banyak pula cekadak umat dia akan tanya ni, ya Musa, tanyalah kepada Tuhan kamu, ma launuha, apa warnanya, kan? Tanya macam-macam. Dah tanya perintah dia sembelih lembu, tapi kita tanya pula, nak kena sembelih tu warna dia apa, kan? Jantan ke betina, kan? Umur dia berapa? Banyaklah. Ada belang ke, tak ada belang ke? Tanya macam-macam kita tanya. Itu cerita macam mana zaman Nabi Musa. Umat yang banyak question, akhirnya tak sembelih pun. Tak buat pun perintah tu. Banyak tanya, tapi tak buat. Macam mana kita nak jadi seorang umat yang dapat perintah, tak ada dakwa-dakwi, execute terus. Sami'na wa ata'na. Perintah Allah tu kita buat. Macam mana Nabi Ibrahim tunjukkan Ismail dapat saja daripada bapak dia jumpa, wahai anakku, ini aku ada satu perintah, Allah perintahkan aku untuk sembelih engkau. Anak dia anak Ismail ada tanya macam-macam tak? Tak ada. Anak dia cuma cakap, jika ini datangnya daripada Allah, kau laksanakanlah benda ni. Redha seorang anak tu sulehe je untuk disembelih. Anak kita macam mana? Macam mana pula dengan pendidikan isteri kita, anak kita, kita sendiri? Bila kita berdepan dengan satu perintah untuk meninggalkan perkara yang buruk, meninggalkan benda yang melalaikan, melaraukan, macam mana reaksinya? Melawan ataupun menerima? Ni kita cakap ni, lepas ni jangan tengok TV. Marahnya melompat, macam manalah tak boleh tengok TV apa semua bagai gini. Macam-macam soalan, macam-macam benda yang kita keluar. Adakah kita berjaya mendidik mereka dengan kefahaman? Jadi kena cek pula, adakah kita berjaya memberi hujah yang jelas kenapa kita kena kurangkan tengok televisyen contohnya. Okey, start hari ni kita mula puasa, tak tengok TV. Puasa tu jangan ingat puasa tu mesti cerita makan dan minum saja. Puasa bicara menahan diri. Macam mana kita nak menahan diri kita daripada kita terjebak dengan sesuatu yang batil, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang menyebabkan kita jadi orang yang lalai dan leka. Ini menahan diri ni, menahan nafsu kita daripada kita jadi orang yang Allah benci, Allah tak suka. Tengok TV tu halal tak? Halal. Tak ada masalah tengok TV. Tetapi bagaimana dengan kesilapan dan kerosakan yang akan datang daripada televisyen itu yang kita nak cegah. Dalam kita tak sedar. Gadget, banyak tak benda yang boleh datang daripada gadget itu? Terlalu banyak benda. Tak halang, tak bagi, kadang-kadang dilema ni. Tak bagi, macam mana anak nak telefon, macam mana nak communicate dengan anak. Dah bagi, macam-macam benda pula jadi kat dalam tu. Daripada umur kecil, kan, dah kenal pornografi. Daripada mana? Daripada telefon. Di situlah juga ada media sosial, ada WeChat, tahu, goyang, dah tahu dekat siapa, dekat mana yang ada perempuan-perempuan jalang yang kita boleh jadikan mangsa untuk berzina. Pun ada kat situ. Hanya perlu goyang-goyang je. Tahu, yang kes-kes yang merujuk dekat kami ni, kes dia macam tu lah. Tak kenal pun, kenal dalam WeChat. Laki tu tegur, cara dia macam mana? Goyang-goyang WeChat tu, lepas tu dapat dia punya radius, orang yang berdekatan, pengguna yang sama, sembang lebih kurang apa, ajak keluar. Dah ajak keluar, tup-tup, habis. Kena rogol. Zina semudah itu. Zina yang berlaku ini semudah itu. Dan hari ini banyak lagi kerosakan-kerosakan yang boleh terjadi akibat daripada kelalaian ibu dan bapa. Dan kita tak boleh nak salahkan guru-guru, kita tak boleh nak salahkan sekolah, kita nak salahkan pihak yang ketiga.
Nak salahkan kawan-kawan, mudah untuk kita kata ni semua ni pengaruh rakan sebaya. Betul, kita kata pengaruh rakan sebaya. Tapi siapa yang sediakan mold untuk anak-anak ni jadi orang yang kuat, orang yang teguh pendirian dan prinsip dia, supaya tidak mudah diracun dengan dakyah-dakyah dan doktrin yang ada daripada kalangan-kalangan kawan-kawan, tempat sekolah dia, universiti yang ada, tempat kerja yang ada. Macam mana jiwa ni nak jadi jiwa yang ada ilmu, pertahanan yang cukup kuat untuk jadi satu dinding. Kalau Zulkarnain itu satu dinding yang diletakkan besi itu untuk menjauhkan Ya'juj dengan Ma'juj dengan dia. Ya'juj dan Ma'juj ni apa kerja buat dia? Dia kerja dia merosakkan manusia je. Jadi kita nak kena tahu macam mana kita nak meletakkan satu dinding besi jadi satu perisai. Kalau cerita dinding besi, macam mana Nabi Daud mempersiapkan satu pakaian besi, pakaian yang mampu untuk menjadi perisai dalam kita nak memerangi manusia. Kalau cerita Nabi Daud, Daud apa? Daud bawa Sulaiman, kerjanya pergi dekat medan perang. Nabi Sulaiman daripada kecil dah ikut dah. Dan Nabi Sulaiman belajar macam mana bapak dia berperang, siasah perang. So kalau kita tak ajar anak-anak kita berperang untuk memerangi kekafiran, memerangi kekufuran, kejahilan, kebodohan, kejumudan manusia, kita tak ajar anak kita berjiwa yang akan pergi berperang, berjuang fi sabilillah, berjalan di jalan Allah ni, berjuang memerangi kejahilan manusia untuk menampakkan kebenaran yang kita akan gagal. Anak kita lembik, nak angkat perang, nak angkat pedang pun tak berani. Perang dengan pedang, jangan tengok parang pedang ni, angkat kapak, potong kayu pun tak reti. Sebab apa? Tangan banyak main game, tangan banyak duduk dekat depan TV. Dia tak jadi seorang yang rijal, lemah, jalan seret kaki, jalan kepit kaki. Adakah kita nak lahir anak-anak macam tu? Adakah kita nak lahir anak-anak yang berjiwa perempuan, berjiwa nisa, jadi sapi betina, digula-gulakan, dibudak-budakkan oleh sistem? Hari ni sistem telah pun menjadikan apa yang ada pada sistem Fir'aun, menjadikan anak-anak lelaki dibunuh jiwanya, rijal, jiwa lelakinya dibunuh. Yang ditinggalkan hanyalah anak-anak perempuan yang berjiwa wanita, tak berani bercakap, takut nak bercakap. So semua itu adalah sembahan-sembahan yang hari-hari kita kena buang, belah dada. Buang apa yang ada di dalam dada kita ni, kekotoran yang kadang-kadang kita tanam daripada kecil. Sampai anak kita dia dah tak tahu dah nak kenal yang mana hak, yang mana batil. Sebab dalam rumah kita sendiri dah terlalu banyak sembahan-sembahan yang ada. Kita tak nampak TV sudah menjadi satu kiblat. Tuh, kiblat, hala tuju. Balik rumah, lempar beg apa semua, tu buka TV, terus tengok. Kadang sampai lupa makan, sampai lupa minum. Itu kalau dah ada TV. TV pula, lepas tu pasang Xbox, pasang PS2, PS4, pasanglah apa PS. Lepas tu mengadap benda tu, main sampai ke subuh. Kalau zaman student dulu kan, habis kelas saja, kadang tu mengadap daripada pukul 10 sampai ke subuh. Subuh tu pergi kelas. Pergi kelas, tidur dalam kelas. Pergi kelas hanya kerana attendance. Dan kita menipu, kita mengkhianati amanah mak bapak kita di rumah. Pergi universiti kata belajar, rupanya membuta dekat dalam kelas. Lepas tu exam. Exam gagal, fail. Kemudian bagi tahu alasan exam tu susah. Banyak benda yang kita menipu daripada kata-kata kita kerana penyakit yang ada dalam dada. Sembahan yang banyak Dia belum lagi bila anak lelaki ni dah mula bercinta, tahu, baru jadi girlfriend, baru jadi awet, awet dah jadi sembahan. Habis keluar harta, tahta kita ni, duit kita semuanya dilaburkan ke dia. Bercinta dengan orang lain, bertunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Pernah jadi berlaku kepada orang-orang tertentu, dan kita pun kadang-kadang terlibat dalam perkara macam tu. Pernah. Habis masa sebab bercinta pula. Kadang zaman kita ni, zaman jahilnya, bukan cinta mudah-mudah. Tahu, masuk panggung wayang, itu normal. Benda tu dah jadi normal depan mata kita. Duduk shopping komplek, kita tengok anak dara naik motor dengan lelaki, itu normal. Benda-benda begini berlaku depan mata setiap hari. Dan hari ni dengan mudahnya kita perhatikan, manusia ini telah pun menghadapi satu situasi dikawal oleh semua doktrin-doktrin ini yang akhirnya menjadi satu sembahan kepada jiwa manusia. Benda dah lekat dalam dada kita. Cintakan dunia duduk kat mana? Kat dada kita. Nafsu yang sentiasa mengajak kita
kepada dunia, condong kepada dunia, cenderung kepada dunia. Tu surah 75 tu, surah Qiyamah tu, ayat 20-21 tu Allah nampakkan, bahkan Allah sebutkan, bahkan engkau masih lagi mencintai dunia kerana engkau mengabaikan akhirat. Tu kita yang kita sembang orang lain. Saya sendiri pun masih ada kecintaan kepada dunia. Penyakit cinta dunia itu masih ada, tetap ada. Bohong kalau kata kita ni, kita kata kita bersih. No. Tak ada dah zaman sekarang ni manusia yang clean, manusia yang betul-betul bersih. Susah untuk kita cari orang yang begitu. Dan hari-hari kita kena sucikan hati dia. Belah dada. Kalau Nabi tu istighfar dia 100 kali sehari, dan setiap satu istighfar itu bukan disebut saja, dinyatakan apa kelemahan diri kita sehingga kita gagal untuk mengawal nafsu kita dan kita terjebak dalam kebatilan itu. Kita nak bercerita tu kadang-kadang kita malu, tapi kita kena nyatakan juga dosa kita itu dengan penuh keikhlasan. Nak ikhlas itu khalas, berhabis. Bila kita menyatakan kejahilan dan kejahatan kita itu, kita nampakkan dengan khalas. Tahu, kalau kata anak jumpa mak, dia bukan sekadar jumpa dengan mak, bukan sekadar kita cakap ni adik ke. Kalau adik lah, kalau saya dengan mak saya, kita bahasa dengan kita adik kan, adik minta maaf kan, ada banyak buat dosa dengan mak. Lepas tu dah cium tangan belah. Sekadar kita cakap buat dosa dengan mak. Apa dosa yang kita buat kat mak kita? Kadang kalau dosa tu mak kita tahu, mak tu kita tunggu untuk kita cakap saja apa kita buat. Tahu, that's why kalau kata pergi umrah, pergi haji, kadang-kadang saya bagi masa dekat jemaah saya bagi a very ample time kan? Sebelum kita pergi ke Mekah, sebelum kita masuk ke kota Mekah, sebelum kita pergi menghadap Allah depan Baitullah tu, selesaikan dulu urusan kita dengan manusia. Urusan kita di sana adalah urusan kita dengan Allah, tapi dekat manusia ni, selesaikan urusan kita dengan manusia. Apa dosa kita dengan mak kita? Even kalau kata yang pergi dengan saya waktu tu, ada zaman ketika mana pergi dalam keadaan bukan muhrim. Ketika bukan muhrim ni, wanita tanpa mahram dah dibenarkan untuk mengerjakan umrah. Tak, balik dulu, jumpa mak ayah, bagi tahu hajat. Jangan membelakangi mereka. Nak buat benda baik, tapi senyap-senyap, tak bagi tahu mak ayah kita nak pergi umrah. Mana izin dan salam? Bagi tahu. Itu baru satu, minta izin. Ni nak selesaikan penyakit hati yang ada dalam dada kita ni, bagi tahu, clear cut. Bagi tahu dosa kita dengan Allah ni, Allah saja yang tahu. Tapi dosa kita dengan manusia ni pun kadang-kadang ada yang kita sembunyikan kerana kita malu. Tahu, buat dosa tak malu, tapi nak minta maaf malu. Dah jelas dan terang kita melakukan satu kesilapan dan kesalahan, why kita kena malu dengan mak bapak sendiri? Itulah mak yang akan mendoakan kebaikan kita. Itulah bapak yang akan mendoa dan meredai kerja buat kita, yang akan menentukan syurga dan neraka kita. So kita kena minta maaf dengan mak bapak kita. Tapi bagaimana kita jadi manusia ni, kita penuh dengan nafsu, buat dosa tak malu, tapi bila nak minta maaf dengan Allah, kita jadi malu. Nak minta maaf dengan mak dan bapak sendiri jadi malu. Nak minta maaf dengan suami sendiri pun kita malu. Jadi ini benda yang kita nak kena belah dada, belah jiwa kita. Jadilah orang yang mampu untuk bercakap benar. Bukan bercakap benar dengan orang lain lagi, bercakap benarlah dengan diri sendiri. Kalau kita selama ni jadi orang yang lalai, akuilah kelalaian kita, kesilapan kita, kelemahan kita. Kalau kita memang kita kena akui kita salah didik anak kita, akuilah kelemahan kita sebagai bapa, sebagai suami dalam mendidik isteri. Kelemahan kita dalam membetulkan akhlak mereka. Daripada kita kecil, kita memanjakan mereka. Dan akhirnya bila mereka besar, kita dah tak boleh sembelih dia, hanya tinggal dia yang sembelih kita. Waktu dia sembelih kita, kita dah jadi bapa yang dah tewas, bapa yang dah kalah. Macam mana Nabi Ibrahim, dia boleh pancung bapa dia sendiri. Tahu, bapa dia sembah berhala, dia nampakkan prinsip dia benar, bapa dia salah. Tapi itu bagi orang yang membawa kebenaran. Tapi kalau kata kita bapa yang membawa kebenaran, anak kita terang-terang buat silap, buat salah, tapi kita bertahankan kesalahan dia, tapi kita tak pula betulkan kerosakan yang dia buat. Lagi jadi dayus, lagi jadi bapa yang tidak amanah. Kita mengkhianati pula amanah tu. Kita yang merosakkan anak kita. Allah bagi amanah dekat kita,
kemudian kita rosakkan dia dengan pelbagai benda yang kita bagi dekat dia, dalam macam-macam benda yang kita manjakan, dengan duit, dengan harta, dengan tahta, dengan wanita, dengan segala benda yang menyebabkan anak tadi tu tidak mampu untuk berdiri dengan stand sebagai manusia. Ni rasanya ini baru tajuk mukadimah ni. Dah 45 minit. Ni baru mukadimah nak nampakkan kepada kita untuk tajuk minggu ni, cerita tentang belah dada saja. Kita pergi sikit-sikit tajuk ni, macam mana kita nak memotong ataupun mengkapak berhala-berhala, sembahan-sembahan yang ada dalam rumah tangga kita. Tahu, bini yang suka macam mana? Sukakan kepada perhiasan, tahu, perabot, televisyen, langsir, apa semua kan. Baru pakai sebulan dua, tukar baru pula. Baru pakai 2-3 hari, last dalam penuh almari tu cawan, cerik, apa semua. Beli sebab minatnya. Minat, tapi tak boleh guna. Guna sekali dua, masuk almari. Esok keluar trend baru pula, fashion baru pula, beli lagi. Kemudian tak guna, simpan dalam almari. Semua itu adalah kehendak. Yang nak pakai tu 1-2 saja. Yang selebihnya simpan. Kasut, handbag, semua itu jadi sembahan. Handbag nak yang berjenama, kasut nak yang berjenama, semua jadi sembahan. Kita tak sedar tu, nama-nama tadi tu sudah jadi satu sembahan. Nama-nama tadi tu menjadikan kita lupa diri. Kita sanggup keluarkan harta kita hanya untuk memiliki sesuatu yang kita tak pasti. Impian dan angan-angan manusia. Sebab apa? Untuk dipandang mulia di sisi manusia, kita nampak daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki, kita kena pakai barang yang branded. Untuk dipandang mulia di kalangan manusia, supaya manusia memuja-muji kita, hebatnya kita, kayanya kita. Kadang-kadang kita tak sedar perbuatan kita itu, itulah yang menyebabkan kita jadi orang yang cinta kepada dunia, lalai dengan apa yang kita ada. Itu satu-satu benda yang kita kena faham. So ini pelajaran yang besar. Kita tengok satu ayat ni dalam surah Al-Baqarah sendiri. Cuba buka surah 2 ayat 54. Allah kata apa? Surah 2 54. Tengok Allah kata, okey, cuba baca 254. Padam ni kejap. Okey. Wa iz qala Musa, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum, kata, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi anfusakum, diri kamu sendiri, bittiqazikum ijla, dengan menjadikan anak sapi. Ini dinampakkan sebagai anak sapi itu sebagai satu sembahan. Konsepnya, simboliknya, hari ini kita jadikan satu sembahan. Contohnya, kalau televisyen, ini saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Contoh ni contoh yang analogi sahaja, simbolik. Televisyen tu, kita tengok TV kan, kalau internet ni dia akan buka Shopee contohnya, dia akan buka Lazada kan. Dalam Lazada tu dia ada banyak tak benda-benda yang akan keluar beranak daripada Lazada tu. Buka satu window, berlambak window yang akan keluar, shop ini, shop itu, shop ini, semua kedai-kedai yang akan keluar. Contohnya macam tu lah. Buka internet, internet itu ibunya, berhalanya. Dalam tu beranak macam-macam benda yang kita tak boleh nak elak, tak boleh nak halang. Ada pornografi, dia mampu keluarkan pornografi. Dia boleh keluarkan benda yang melalaikan, pergi rumah urut. Dia boleh bawa kita melancong, pergi satu dunia. Dia boleh bawa kita kepada kebaikan, boleh masuk kelas Quran, boleh masuk ni. Buka Facebook ni saja pun macam-macam boleh beranak. Tahu? Pergi dekat bahagian timeline, macam-macam benda keluar dekat situ. Pergi dekat bahagian video, macam-macam video keluar situ. Tekan video ni, nanti dia keluar subject video pula. Tekan YouTube, macam-macam lagi benda keluar. Nak cari satu tajuk, ada 100 tajuk keluar dekat Google. Macam mana dia boleh mengeluarkan pelbagai benda daripada satu benda? Tahu, itu cara dan kaedah. Macam mana kalau sistem perbankan itu, dia boleh keluar berbagai-bagai pelaburan. Banyak tak? Banyak. So kita jadi orang yang menyembah satu benda yang keluar daripada sapi betina ni. Itu dipanggil anak sapi. Ini saya bagi sebagai satu contoh. Kerana itu Allah kata, fatubu,
ila bari'ikum, maka kerana itu bertaubatlah kepada pencipta engkau. Di sini benda penting ni. Fakhtulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Ini perkataan yang kita nak kena pandai membaca dengan mutasyabihat, dengan penuh strategi. Macam mana kita nak kembali pula kepada pencipta kita? Kita nak kembali balik kepada Allah, kita nak bertaubat kepada Allah, tapi dalam perintah yang sama tu Allah kata apa? Perintah daripada Nabi Musa, bunuhlah diri kamu. Maksudnya kalau kita boleh kapak orang lain, hujungnya kita nak kena kapak siapa? Kita nak kena kapak diri sendiri. Kalau suami, dia boleh kapak, dia ada veto untuk perintah isteri dia. Dia ada veto untuk perintah anak dia. Boleh kapak anak, boleh kapak isteri. Hujungnya nak kapak siapa? Nak kapak kita diri ni, diri sendiri ni. Kita boleh cakap pasal orang lain semua. Saya boleh cakap ayat kat orang lain, tapi nak kapak diri sendiri ni, nak ambil ayat, nak belah dada sendiri ni, yang itu yang kadang-kadang kita perlukan orang lain untuk menjadi penawar kepada jiwa kita, yang mampu untuk membacakan Al-Quran, membacakan hujah, menyampaikan kebenaran kepada kita, memperingati kelemahan dan kesilapan diri kita. Ini bab ni, nak ambil kapak ni, bunuh diri. Bunuh diri kat situ. Jangan kita baca bunuh diri ni pergi gantung leher semua tu. Tu perintah tu ni jadi salah pula buat. Jadi Musa ni sebenarnya suruh kita bunuh diri sebenarnya untuk perangi. Tahu perkataan yang Allah guna tu qatala. Qatala ni qital. Qital ni cerita perang. Kalau kata dalam kataan lain, berjuang. Jadi macam mana kita nak letak konteks ayat ini dalam diri kita? Sekarang ni Allah suruh kita perangi siapa? Perangilah diri kamu sendiri. Engkau yang sembah sapi betina tadi tu, engkau kena perangi diri engkau dalam engkau mencintai benda yang kau sembah tu. Kita sayang anak kita. Anak kita, kita dah tengok dalam seminggu lepas kita nampakkan anak dan isteri boleh menjadi musuh kepada kita. Anak-anak dan harta itu boleh menjadi ujian kepada kita. Surah berapa? Surah 64 Taghabun ayat 14 ayat 15. Ada kan? Kita dah buka minggu lepas. So macam mana kita nak perangi jiwa kita ni? Perangi diri kita, perangi bagaimana kita nak buang semua benda-benda yang ada dalam diri kita ni, sehingga kita mampu menjadi orang yang bersih, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Banyak ni keladak-keladak yang kita nak kena buang ni. Kita nak perangi ni nafsu, bisikan, nak perangi waswis, bisikan yang sentiasa datang dekat dalam kepala kita ni, yang akan menyebabkan hati kita jadi berbolak-balik. Peranginya dengan hujah yang jelas, perintah yang jelas. Perangi dengan ayat yang jelas, yang tajam, yang berbasmalah. Jadi yang kita hilang ni adalah basmalah. Sembelih anak, kita boleh marah anak, tengking anak. Ada basmalah tak dalam kita marah anak kita tu? Dalam kita mencantas bini kita, kita nak cantas, nama pun cantas. Cantas ni mesti tak sesuatu yang tajam. Tahu, cantas pokok, mestilah sampai pokok tu potong. Terpotong cantas tu, siap, putus dua. Takkan kepak tu baru takik, belum cantas. Tahu, takik tu pakai parang. Kalau kapak, pak, terus terbelah dua kayu tu, itu barulah kapak. Ni kalau kata kepak, terpacak lagi tu belum kapak lagi. Kan, tu baru terpacak. Nak kena ketuk baru terbelah dua. Ada jenis macam tu. Kapak dia tak tajam, kapak tumpul. Banyak kali lah kena ketuk. So anak bini kita nak kena ketuk banyak kali baru dia nak sedar. Tapi kalau kapak tu tajam, sekali hayun je terus terbelah dua. Dada mampu untuk terbelah. Kita install dalam dada kita itu, apa yang nak install? Install kembali Al-Quran, ayat-ayat yang akan menjelaskan, basmalah yang akan duduk di dada kita, lalu menjadi kita orang yang suci balik. Bab ni yang susah. Bab ni yang perlukan kepada jemaah, kepada satu institusi, orang-orang yang mampu untuk mengapit kita, yang tak ada kepentingan. Kalau Rasulullah itu dadanya dibelah oleh malaikat, malaikat tak ada nafsu, tak ada kepentingan. Dia belah sebab dia ikut perintah Allah. Dia belah dada Nabi dan disucikan dengan kefahaman. Wahyu tadi itu yang menghidupkan jiwa Nabi. Jadi kita ni macam mana pula? Nak dibelah dada. Jadi siapa nak belah? Takkan nak pergi ambil kapak betul, belah dada, mati, tu bunuh diri. Tapi dengan kaedah yang betul, dengan kefahaman yang betul, sebenarnya adalah untuk kita berjuang. Ni sembahan-sembahan yang ada depan mata kita ni,
ya. Benda yang kadang-kadang kita tak sedar kita buat. Pakai baju branded kan, pakai baju branded pun kita tak nampak, itu kadang-kadang satu sembahan. Tahu, pakai baju Hard Rock Cafe, itu satu sembahan tau. Pergi mana-mana dunia pun, pergilah negara ni, tengok Bangkok, okey ada Hard Rock Cafe dekat Bangkok, pergi beli t-shirt, balik berbangga-bangga dengan tu. I'm a Hard Rock Cafe fan, jadi fan. Lama-lama jadi sembahan. Apa cerita Hard Rock Cafe? Dia satu kelab. Kalau dekat Malaysia mungkin tak ada arak. Kalau pergi luar negara, boleh jadi ada arak tak? Ada arak. Subahat tak? Subahat. Sekarang sekecil-kecil benda tu kita tak nampak. Daripada baju saja, pakaian itu yang menampakkan who we are, akhlak kita. Belum lagi pakai baju-baju yang branded yang lain, handbag yang lain. Tahu, pakai apa? LV contohnya. Berapa ribu LV tu? Tak kira lah kalau kata kita beli pirate sekalipun, tetap tak kita masih lagi menyembah satu jenama. Tak mampu beli yang ni, alah belilah yang pirate pun. Tu tanda kita ada nafsu tak? Ada nafsu kepada sesuatu yang sangat besar. Nafsu kita sebenarnya besar. Tak dapat yang besar tu, dapat kecil pun jadi. Tak dapat mak bapak dia, dapat anak sapi betina pun jadilah. Dapat anak lembu pun jadilah. So ini kaedah macam mana kita membaca dengan analogi dan dengan teknik dan pelajaran. Nampak mudah, nampak simple, tapi sesimpel itulah Allah menegur kita dalam benda yang walaupun kita tak perasan, kita tak sedar, benda tu hari-hari kita buat. Memilih makanan sangat-sangat penting untuk kita baca. Sebelah dada, belah perangi diri kita. Di situ kita bunuh diri. Dan Allah cakap apa? Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Sebenarnya siapa cipta kita ni? Ini perkataan yang penting kita nak tahu. Anak, isteri sekalipun, yang mencipta anak dan isteri ni siapa? Kalau kita ambil konteks ayat ni, kita letakkan dalam kehidupan kita hari ni, yang mencipta adalah mul suami. Kalau cipta isteri, mul suami. Kalau anak-anak, mul dia datang daripada tangan bapa dan emak dia. Siapa yang beli televisyen? Bapa. Siapa yang beli PS? Bapa. Anak umur setahun 2 tahun, keluar-keluar perut dah ada PS tu. Takkan nak salahkan anak, benda dah ada dalam rumah. Hari-hari tengok bapak dia main game, anak pun terikut. Bapak pun ajar. Lepas tu anak dengan bapak dua-dua gila main game. Lepas tu bila anak tu besar, anak tu pula lalai dengan game, kita bapak marah. Ni lah kerja kau, banyak main game. Padahal game tu siapa yang beli? Bapak. Habis. Pasang astro, siapa yang pasang astro? Bapak. Siapa yang ajar tengok TV? Bapak dengan emak. Ajak anak duduk sekali, tengok TV. Tengoklah perempuan terkinja-kinja, menyanyi, menari apa semua. Tengok dia tak tutup aurat, menedah aurat lah. Kemudian tengok apa yang ada adegan dekat dalam tu. Semua anak kita tu terdedah dengan apa yang mak bapak dia telah letakkan. Lepas tu anak pun mula nak ikut apa yang ada dalam TV. Tak nak pakai tudung, nanti tak jadi gini-gini semua. Nampak nak jadi bebas, nampak nak keluar. Tengoklah banyak sangat kan. Benda yang terlalu banyak dekat dalam TV tu dah disumbat dekat dalam kepala anak kita. So bila anak nak ikut apa dalam TV, mak bapak pula marah. Padahal TV tu siapa yang bawa masuk? Mak dan bapak. Bukan tak ada kebaikan TV tu, ada. Tetapi terlalu banyak kerosakan berpunca daripada TV, berpunca daripada gadget, berpunca daripada telefon, berpunca daripada internet. So lepas ni takkan nak kata takkan semua benda kita tak bagi kat anak kita. Tak, sekarang ni macam mana kita nak perkemaskan dada anak kita tu dengan ilmu. Anak belum ready, kita dah bagi racun. Salah. Dia macam pokok lah. Pokok ni, kita memang kita nak pokok tu sihat, nak cepatkan dia. Tapi kalau pokok tu baru tunas, kau dah bagi racun yang power pula tu, mati tak? Mati tunas tu, benih. Tahu? Ada teknik. Kita kadang-kadang kita tak tahu. Kalau bagi racun furadan ni pun saya pun belajar daripada orang-orang yang tanam pokok. Tahu furadan tu satu racun sebenarnya nak bagi pokok tu sihat. Tapi hasil daripada pokok tu kita tak boleh terus makan sebab dia beracun. Dia kena tunggu habis saja first batch, buah-buah dia dah habis semua, kita boleh makan batch yang akan datang. Sebab apa? Batch yang pertama dah rosak kerana racun tu dah ada dekat dalam batang dia. Ni kaedah. Kita tengok alam, belajarlah benda tu. Apa cerita pohon, apa cerita pokok, apa cerita yang ada dekat dalam Quran berkenaan dengan pokok.
Surah 14 ayat 24, 25. Apa yang kita kena faham dengan cerita pokok? So Allah bagi satu perumpamaan, Allah suruh kita lihat perumpamaan itu secara alami dan relatekan dengan akidah kita sebagai umat Islam. So ayat ni Allah kata apa? Sungguh dialah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Innahu huwa tawwabur rahim. So Allah itu dinampakkan mampu untuk menerima taubat kita. Tapi kau kena bunuh diri kau lah. Bunuhlah diri kau yang lama itu, yang jahil, yang degil, yang jahat, yang buruk itu, untuk kita menjadi manusia yang kembali semula kepada fitrah Allah. So di situlah pelajaran yang kita kena ambil, benda yang kita kena sama-sama kembali semula kepada perintah Allah itu dengan kefahaman. So saya nampak sekarang dah pukul 11.12 pagi, dah cukup 1 jam kita bersiaran, dan insyaAllah esok kita akan sambung lagi daripada topik pada hari ini. So topik pada minggu ni insyaAllah lebih banyak kita akan sembang tentang belah dada. Saya bagi mukadimah 1 jam. Ni baru mukadimah belum lagi kita masuk kepada benda-benda yang fundamental. Harapannya supaya semua kita dapat sedikit sebanyak pelajaran, dan kita dapat tanamkan ke dalam jiwa kita bagaimana untuk kita perbaiki dan kemaskan diri kita, supaya dada kita ini akan kita letakkan, rongga yang kita ada dalam dada kita itu diletakkan dengan fahaman yang benar. Itulah basmalah yang kita nak letakkan balik di tempat yang betul. Kalau kita tak letak di situ, kita letak syaitan, bisikan hawa nafsu kita, so kita jadi orang yang zalim. Al-Quran tidak ada di dada manusia, tetapi kita letak nafsu yang merajai jiwa kita, bukan Allah yang merajai diri kita. So Maliki Yaumiddin itu tidak berlaku. Allah tidak jadi pemilik dada kita, hati kita, jiwa kita. Yang menjadi pemilik adalah nafsu kita sendiri. So itu antara benda yang kita nak kapak dulu, belah dada kita, install balik basmalah yang sebenar. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok hari. Mudah-mudahan Allah akan izinkan kita untuk bersama-sama dengan tetamu yang akan kita kongsikan pula dari sudut pandangan yang lebih dekat dengan kehidupan harian kita. InsyaAllah esok kita akan bawa tetamu yang akan datang untuk membincangkan topik tentang belah dada ni, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua. Jadilah orang-orang yang beriman. Beriman tu dengan ilmu, percaya dan kemudian yakin, bukan sekadar dengan taklid buta. Okay, insyaAllah itu benda yang saya nak sampaikan lah. Mudah-mudahan Allah akan menerima dan redha dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Tolong beri kesan dan pesan. Kalau kepada mereka yang belum lagi berada dalam discussion group kita, boleh masuk ke dalam channel Telegram kita, itu t.me/bicara maqasid. Masuk dekat dalam group kita tu, kemudian ada satu button kat bawah tu, discussion ataupun join. Join dulu, kemudian masuk discussion. Kita akan masuk ke dalam satu group khas. Di situ kita akan bincangkan sekiranya ada apa-apa perkara berbangkit yang nak kita kembangkan daripada topik pada hari ini, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua. Ada Umi Hafsah, Abang Sahaimi Saidin, Kak Noraini, Kak Fiza, okay, orang Sabah kita ni. Kemudian kita ada semualah, Masitah Kormin, ada nama-nama baru juga yang saya baru kenal hari ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari di waktu yang sama untuk kita sama-sama membincangkan topik belah dada ni dengan expansion yang lebih besar dan lebih luas, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri dalam penyampaian. Mohon ampun dan maaf. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.